Okay, selamat datang ke channel aku sekali lagi kalau korang penonton setia channel aku ni. So, next aku akan kongsikan pasal social psychology for law. Okay, so, aku tak ada, macam biasa aku bukan nak bagi lecture kat korang. Aku just nak bagi subject overview bagi korang faham lah apa yang korang akan belajar sebenarnya dalam subjek ni. Dan maybe aku akan buat another video untuk tips untuk score dalam subjek ni. Tapi apa-apa pun, kita akan masuklah dalam subjek ni. First, aku rasa subjek ni is very fun personally to me. Kalau korang nak tanya adakah aku minat subjek ni, aku minat tapi tak secara mendalam sangat. Sebab subjek ni memang aku tak cakap lah hardcore psychology, tapi it is psychology. Walaupun dia social psychology, pecahan dalam psikologi, tapi dia adalah psikologi lah in by and large. So agak heavy, boleh kata heavy juga sebab subjek ni dia more on theory. Korang akan belajar banyak-banyak teori yang ada dalam dunia ni, dan as always it's a theory tau. So usually it applies, tapi sebab dia based on research, tapi kadang-kadang it doesn't apply juga, bergantung pada situasi, tapi most of the time dia akan apply. Kenapa aku rasa subjek ni interesting is because subjek ni dia memang bila kau belajar kau boleh faham orang tau. Ataupun lagi best bila kau tengok TV, kau tengok cerita-cerita movie ke apa, dia orang memang kalau movie tu buat research betul-betul, korang akan macam oh ni aku belajar dekat social psychology macam tu. Contoh aku tengok cerita Breaking Bad, waktu tu ada police interrogation, ada dua polis. Satu polis tu mengamuk, satu polis tu cakap slow steady je. Sebenarnya ini memang social psychology punya teori, which is good cop and bad cop. Okay, good cop and bad cop ni bila kita guna dalam interrogation. So, good cop ni dia akan act as a good cop and bad cop as a bad cop. So, bad cop ni akan bantai orang, bukan bantai lah, dia akan macam pressure penjenayah tu supaya dia mengaku kesalahan dia. Dan good cop ni, bila katakanlah kau kena bantai dengan polis kan, kau dah takut, nervous semua kan, kau mesti tak nak cakap apa-apa. Tapi bila ada good cop ni, kau akan, lepas bila bad cop keluar daripada bilik interrogation, tiba-tiba good cop ni cakap, okay, macam ni lah, kalau awak mengaku, kita akan mudahkan keadaan. Dan awak boleh bebas, awak tak perlu lagi terseksa dalam bilik ni. Nampak? Dia persuade orang tu untuk mengaku. So, bila aku tengok cerita Breaking Bad tu, aku macam, oh, ini memang apply pun. Ini memang antara teori dalam social psychology. So, interesting lah. Korang boleh nampak ke mak bapak kau ke, kawan-kawan kau ke, kau macam, oh, inilah perangai-perangai manusia kan. So, itulah bestnya belajar social psychology. Aku dapat Madam Haryati, dia pun cara dia ajar best, menarik, aku suka, santai dan sempoi, dan aku faham lah apa yang dia ajar tu. So, tapi dalam video ni aku takkan hurai panjang sangat sebab subjek ni totally is about teori tau. So, kalau aku nak cerita pun dah aku macam aku buat lecture nanti. Baiklah aku buat lecture terus kan. Itu another video lah kalau korang nak. Tapi my tips is baca and hafal. Baca, fahamkan and hafal. Tu je korang nak sukses dalam subjek ni. Tak ada cara lain. Korang kena baca, faham dan hafal. And a lot of things jugalah untuk hafal. Tapi dia ada teori-teori yang macam popular. So korang boleh fokus lah on certain things as compared to something else. Okay, jom kita teruskan. Okay. Kalau korang tengok sini, inilah yang korang akan belajar. Semua ni. Aku tak buat slide banyak-banyak sebab kalau aku nak cerita panjang sangat aku dah cerita. Banyak sangat teori dalam dia. Tapi kalau lah kata korang dah start belajar, korang tak faham, tinggalkan kat komen apa yang korang nak aku huraikan. Korang nak belajar pasal conditioning ke, pasal social laughter, glass ceiling, attitude ke, form ke, apa-apa lah korang nak tanya, korang boleh tinggalkan kat bawah. Aku boleh lah explain kan. Tapi as for this video, aku nak buat ringkas dia supaya korang faham lah. Aku huraikan sikit-sikit each chapter. First chapter is about introduction to social psychology. Apa benda ni? Number pun introduction, dia akan introducekan korang about what is social psychology. Social psychology ni, dia akan ada banyak scholar lah punya interpretation. Scholar ni cakap macam tu. Scholar ni bukan scholarship Scholar ni adalah orang-orang ternama. Bukan ternama lah, pakar-pakar dalam bidang psikologi. So, ada scholar cakap macam ni, ada scholar interpret macam ni. Banyaklah scholar-scholar yang ada dalam buku ni. So, diorang lah akan
akan explain lah apa tu social psychology. Contoh aku boleh sebutkan nama macam Roscoe Pound contohnya. Antara scholar dalam social psychology, sociologist yang ternama lah dalam dunia kita ni. So, dia akan explain lah introduction. And macam mana, dalam introduction ni juga, dia akan ajar korang macam mana nak buat to conduct an experiment when it comes to social psychology. Macam mana scholars buat eksperimen. So, aku ingat lagi aku punya assignment waktu social psychology, aku kena investigate about social media dengan stress ataupun bukan stress lah, pasal social media lah, how it affects students. So, aku memang buat research betul-betul. Memang kita orang kena buat questionnaire, tanya budak, tanya tu. And then daripada questionnaire, buat analysis and then buat conclusion. Memang macam betul. And semua tu guide tu ada dalam buku untuk first chapter. So, bila kau dapat assignment nanti, kau janganlah reka sendiri cara nak buat research. Semua ada dalam buku. Buku ni untuk dibuka bukan untuk disimpan. So, gunalah method yang telah diajar dalam chapter 1 untuk membuat research, untuk korang buat research untuk assignment nanti. Jangan memandai-mandai. Okay, chapter kedua, self. Self ni korang akan belajar pasal, bukanlah diri sendiri, boleh katalah, aku boleh kata pasal diri sendiri. Maksudnya macam, apa yang, bila, okay, contoh self presentation. Macam mana kau nak present yourself? Guna props lah ataupun guna verbal claims lah, itulah inilah kau punya face expression. Lepas tu nanti dia ada teori-teori macam self-serving bias ataupun self-awareness theory. Itulah korang akan belajar lah pasal self ni, pasal diri. Macam mana kau nak kategorikan orang tu, macam mana perasaan dia, attachment dia, attachment style. Attachment style aku suka juga. Attachment style ni adalah macam kadang-kadang kau tengok ada orang pendiam, ada orang tak pendiam, ada orang gelak-gelak babi, ada orang gelak-gelak kuat-kuat kan. So macam kenapa dia orang ni berbeza kan? Sebab attachment style dia. Attachment style ni biasanya dia terpengaruh oleh dua benda, iaitu self-esteem dan interpersonal trust. Kalau self-esteem dia tinggi, interpersonal trust dia tinggi, kemungkinan dia ni orang yang secure. Dia perform, dia bagus, committed, dia excellent lah. Okay. So, nampak tak? Best kan? So, kalau korang tengok orang tu perform je dalam kelas kan, korang mesti tahu self-esteem dia mesti tinggi, interpersonal trust dia pun mesti tinggi. Korang boleh deduce macam tu. Nampak? Interesting kan? Korang macam acah-acah psychologist lah. Atau psychiatrist kan? Macam acah-acah tiba-tiba. Tapi tak apalah. I mean, benda ni korang boleh apply in your life. Okay. Next chapter ialah social perception. Social perception ni korang akan belajar pasal verbal communication, non-verbal communication, lepas tu deception. Macam mana korang nak decept orang. Lepas tu nanti korang akan belajar pasal attribution. Attribution pun best juga. Korang belajar kenapa orang ni bertindak macam ni. Korang akan faham orang lain. Kenapa Aiman dia tidur dalam kelas. Mungkin at first glance korang fikir Aiman ni pemalas. Tapi kalau korang fikir berdasarkan teori yang ada, korang akan tahu, Aiman ni tak pemalas. Dia sebenarnya semalam dia tidur lambat. Okay, kenapa kau boleh deduce macam tu? Korang boleh, contohnya, korang tengok, Aiman tidur dalam kelas. Adakah Aiman tidur di setiap kelas ataupun kelas ni je? Katakanlah Aiman tidur dalam kelas ni je, mungkin dia bukan pemalas. Dia mungkin penat. Ataupun dia punya consensus. Dalam kelas tu semua tidur. Bukan Aiman je. Aiman dan kawan-kawan semua tidur. Maksudnya bukanlah Aiman yang salah. Aiman tak pemalas. Lecturer tu yang bosan. Contohlah kan. Ataupun ataupun consistency lah. Contohnya setiap kali kelas Aiman mesti tidur. So mesti dah dia pemalas kan. Tapi kalau dalam kelas tu je dia tidur, mungkin dia tak pemalasan, mungkin dia penat lah contohnya. So, korang boleh deduce macam tu lah. Menarik kan? Okay, next korang akan belajar pasal groups. Groups ni memang korang akan, bila korang dekat universiti, korang akan deal dengan banyak group untuk assignment. So, dalam group ni, korang akan belajar one or two things pasal group lah. And korang akan tahu pasal social laughter. Ataupun kita panggil free rider. Free rider ni, orang yang masuk dalam group tapi tak buat kerja.
itu kita panggil free rider. So, ataupun nama psikologi dia social opter. Dia orang yang tak buat kerja lah bila dalam group. So, korang bila dalam group, korang akan belajar lah dalam chapter group tu, macam mana korang nak adapt dalam group tu, macam mana ada role. Kadang-kadang dalam group ni dia akan ada leader. Kadang-kadang korang tak appoint leader tu, tapi leader tu dia act as a leader somehow. Lepas tu korang ada orang yang loyal. So, itulah group tu. So, bila korang dah tahu belajar pasal group, bila korang nak form group assignment korang boleh apply lah benda ni. Korang macam, okay, Siti buat kerja bagus. Aminah buat kerja tak bagus. Aiman buat kerja bagus. Akmal buat kerja tak bagus. Contoh kan. So, dari situ lah kau boleh form group yang bagus. Okay, supaya korang punya assignment mantap. So, next kita ada psychology, social psychology and law. Okay. Kenapa penting social psychology and law? Nanti korang akan belajar untuk persuade lah apa semua. Bila korang masuk court nanti, bila korang jadi lawyer lah kan. So, korang kena psikologi kan judge tu. Okay. Macam kat Malaysia, kita tak guna jury system. Apa tu jury system? Kalau korang tengok cerita macam Better Call Saul ke, ataupun cerita Suits ke, cerita lawyer dekat US, dia orang akan ada macam pakcik-makcik yang duduk ramai-ramai dekat court kan. Bukan yang kat belakang tu, ini kat depan sebelah hakim. Dia duduk, lepas tu dia orang macam tengok kan. Itulah juri. So, kalau kat Malaysia kita tak guna juri dah. Dulu guna, sekarang dah tak guna. So, dekat Malaysia tak ada juri. So, kita tak payahlah nak convince juri. Ataupun orang yang bukan mahir dalam law. Sekarang ni kita nak convince judge. So, kat situ dah kenapa psikologi, social psikologi ni penting. Sebab bila korang nak cerita dengan judge, korang tak boleh main cerita je. Korang kena ada korang punya pakaian macam mana. Itu dekat self korang belajar. Pakaian kena macam mana, itu macam mana. Atau dari situlah korang akan lebih memahami lah. Lebih memahami macam mana korang nak act bila dalam court. So daripada psikologi yang korang dah belajar ni, korang dah ada ilmu, bila depan judge korang apply. Sama juga in court. Okay. Ataupun nanti korang, kalau korang jadi polis ke, korang akan belajar pasal interrogation. Okay. Kenapa kena interrogate orang, apa semua tu. Korang akan belajar pasal aggression juga, violence. Kenapa orang dia agresif. Lepas tu korang akan belajar banyak-banyak lagi benda lah. Dan social psychology, dia punya effects dia berkenaan 3 benda. Satu, affection. Kedua, behavior. Ketiga, cognitive. Affection tu hati, kira macam perwatakan. Behavior dia tingkah lagu. Cognition ni pemikiran. So daripada 3 ABC ni, affection, behavior, cognition, itulah social psychology in general lah. So daripada 3 tu korang boleh gunakan dalam court ke apa semua. Okay, next. Interpersonal attraction. Interpersonal attraction ni best juga. Macam mana korang nak influence ke apa ke itu ke. Bukanlah macam nak influence orang lah. Kat situlah korang guna interpersonal trust ni. Interpersonal attraction. Okay. Apa yang menyebabkan orang ni attract to another person. Okay. Ini boleh di-apply juga ke dalam cinta ya sebenarnya. Iaitu contoh macam proximity. Adakah proximity ni macam pergaulan yang rapat lah. Adakah kau rapat dengan someone tu? Lagi rapat, lagi senang kau nak ada interpersonal attraction dengan someone. Macam tu lah. Interesting juga. Ataupun nanti korang akan belajar pasal love dekat end of your semester. Biasanya lecturer tak akan cover macam too much lah subjek yang love ni. Kadang-kadang tak masuk exam pun. So, tapi love ni interesting juga. Actually korang memang boleh apply dalam korang punya cinta kanak-kanak, cinta monyet tu. Boleh guna nanti. Sebab memang benda ni memang based on research tau. So benda ni macam tips untuk bercinta. Kalau korang tak guna tu macam sayang kan. Malah tahu korang nak try seorang yang cantik ke atau lelaki yang handsome ke apa kan. Boleh lah try teknik ni. Dia ada 3 lah yang aku ingat. 1, intimacy. 2, passion. 3, commitment. Intimacy berapa rapat kau dengan someone tu. Lagi rapat, lagi senang kau nak suka kat dia. Dia nak suka kat kau lah. 2, passion. Kau kena passionate lah pasal dia. Tahu dia dah makan ke belum. Contoh dah makan ke belum, demam ke apa ke. Passionate. 3, commitment. Hari-hari kau tunggu dia.
waktu balik nak jalan dengan dia, kau committed dalam relationship tu. So bila tiga-tiga ni kau gabungkan mantap, mungkinlah kau boleh bercinta lah dengan someone. Ni contoh lah, sebab benda ni based on research. So benda ni theoretically betul lah, boleh apply. Tak apa kalau korang tak nak try lah kan, tak salah. Okay, and subject love ni bagi aku agak menarik lah. Aku ingat last tu lecture aku just buat satu lecture je, habiskan chapter love ni sebab it's quite simple and literal, very straightforward. So and short sangat chapter ni. So macam tu lah. So aku rasa tu je pasal video aku kali ni. Aku tak buat video panjang sangat untuk social psychology sebab boleh kata social psychology is not my forte. Aku bukanlah pakar dalam social psychology sebab dia more to psychology. Macam aku pernah cakap dalam video sebelum ni, aku lebih kepada law. So bila subjek yang tak related directly dengan law, dia tak literally law subject, aku macam bukanlah tak minat, tapi kurang sikit. Tapi aku minat, tapi subjek ni memang interesting sebab bila aku belajar, aku boleh apply dari hidup aku. So that's good for you and that's good for me jugalah at the same time. So aku rasa tu je. Nanti aku akan buat next video pasal tips untuk score exam pasal subjek ni. Tapi macam sebelum ni, kalau korang ada apa-apa soalan ke, ada chapter ke, section, subsection, subchapter yang korang rasa aku cover, aku boleh buat satu video untuk chapter-chapter yang macam susah nak faham, yang best ke ataupun yang bagus, nanti aku akan buat lah. Tapi upon request, kalau korang tak request, aku tak adalah nak buat saja kan, sebab mungkin orang lain tak nak, kau je yang nak kan. Tapi boleh juga, ikutlah. Kalau aku rasa macam bagus juga buat video untuk fahamkan kau, aku akan tolong lah. Aku buat video memang untuk tolong student. Sebab waktu aku jadi student, tak ada siapa nak tolong aku. So biarlah aku yang tolong korang untuk buat video-video macam ni. So tapi apa pun, terima kasih sebab tonton video ni. Aku bersyukur sangat. Thank you very much. Sebab aku nak tolong korang. So lagi banyak orang yang subscribe channel aku, lagi luas orang yang boleh tengok konten aku. So aku tak adalah 2-3 orang je yang tahu pasal benda ni kan. Aku kalau boleh nak satu Malaysia lah boleh faham pasal konten yang aku sebarkan ni, supaya bila dia orang masuk asasi, dia orang masuk degree ke, contohnya lah kan, dia orang akan lebih faham pasal satu subjek. Sebab waktu aku dulu tak ada siapa nak tolong. So sekarang aku nak tolong lah orang yang macam aku dulu tak ada siapa nak tolong. So apapun aku doakan semua yang tonton video aku ni dapat 4 flat untuk dia punya masuk universiti nanti. Each semester mesti 4 flat. Amin. So again, thank you very much and please subscribe.